wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita menyelusuri tajuk ini dengan lebih mendalam, seeloknya kita berkenalan dengan tajuk kumpulan kami ini dengan beberapa komponen-komponennya. Iaitu di dalam pengenalan ini, saya akan menerangkan 4 komponen penting. Iaitu yang pertama, saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan kesan. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi bagi komunikasi. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi bagi dakwah itu. Dan akhir sekali, saya akan membuat rumusan secara majoriti, makna secara umum apakah yang dimaksudkan kesan komunikasi dakwah ini. Baiklah, pertama kalinya kita akan mengetahui apakah yang dimaksudkan kesan. Kesan ini adalah sesuatu yang dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kebaikan dan keburukan. Seperti mana yang kita ketahui, kesan ini akan membawa kepada 2 hala tujuan. Tujuan yang pertama, dia akan membawa ke arah kebaikan, ataupun tujuan yang kedua pula, dia akan membawa ke arah keburukan. Itulah yang dimaksudkan kesan ini. Manakala kesan ini juga membawa maksud sesuatu yang terlahir daripada perbuatan ataupun tindakan dalam sesuatu perkara dan telah mencapai hasil yang diharapkan serta membawa kepada perubahan yang lain. Natijah yang dapat saya simpulkan daripada keseluruhan definisi kesan ini adalah kesan ini merupakan sesuatu perkara yang membawa kepada perubahan yang lain. Perubahan itu pula di antara membawa ke arah kebaikan ataupun keburukan. Definisi yang kedua iaitu definisi komunikasi. Definisi komunikasi yang dapat saya keluarkan daripada definisi komunikasi ini adalah menurut Kamus Dewan dan Ilmuwan, serta saya mengeluarkan juga definisi komunikasi menurut Islam. Baiklah, kita lihat kepada definisi komunikasi menurut kamus. Definisi bagi komunikasi menurut Kamus Dewan iaitu satu proses penyampaian ataupun pemindahan mesej dari seseorang kepada yang lain serta proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Kemudian menurut ilmuwan barat iaitu Siller 1988 menyatakan komunikasi ini adalah penghantaran ataupun penerimaan dan pertukaran maklumat, pendapat ataupun idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana komunikasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan itu difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat. Manakala komunikasi menurut Islam pula mempunyai 3 kategori, iaitu yang pertama, komunikasi ini perlulah berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Manakala komunikasi ini pula, segala sesuatu yang berhubung dengan proses komunikasi hendaklah berpandukan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhirnya, komunikasi ini adalah di dalam bahasa Arab perkataan ittisal iaitu menyampaikan dan wasailil ilam iaitu kaedah penyampaian telah digunakan bagi menggambarkan maksud komunikasi dalam Islam. Seterusnya saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dakwah. Dakwah dari segi definisi umumnya iaitu berasal daripada perkataan Arab yang membawa erti meminta tolong, beribadat, memandu, menjemput, mengajak, memanggil atau menyeru. Itulah yang dimaksudkan dakwah dari segi umumnya. Tetapi dakwah dari segi menurut tokoh ilmuwan iaitu Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Zain 2003 menyatakan dakwah ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau secara berkumpulan menggunakan pendekatan tertentu untuk memandu manusia menuju kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dakwah menurut Kamus Dewan mempunyai 2 pengertian yang berbeza. Yang pertama iaitu penyebaran agama, yang kedua iaitu mematuhi ajaran Islam dengan sempurna. Secara keseluruhannya, definisi dakwah ini dari segi Kamus Dewan ini, dakwah didefinisikan iaitu menjalankan kegiatan menyebarkan agama Islam dan ajaran-ajarannya.
Akhir sekali, inilah gabungan-gabungan definisi-definisi yang saya bawa sebelum ini secara rumusnya di dalam satu gabungan. Apa itu yang dimaksudkan kesan komunikasi dakwah? Kesan komunikasi dakwah ini bermaksud perubahan yang berlaku terhadap hasil daripada proses penyampaian dan informasi Islam dalam mempengaruhi komunikan, iaitu objek dakwah yang bererti mad'u agar beriman, berilmu, mengamalkan dan menyebarkan kebenaran ajaran Islam. Itulah yang dimaksudkan kesan komunikasi dakwah. Manakala pembahagian dalam kesan komunikasi dakwah, iaitu yang pertama kesan komunikasi dakwah terhadap negara, kemudian yang keduanya iaitu terhadap agama, ketiga masyarakat, keempat keluarga dan akhir sekali iaitu individu. Inilah kelima-lima kesan yang akan diketahui dan akan dibentangkan oleh kumpulan kami seterusnya. Seterusnya, kesan komunikasi dakwah terhadap negara. Apakah yang dimaksudkan dengan negara? Menurut Kamus Dewan, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya sama ada politik, ketenteraan, ekonomi, sosial ataupun budayanya diatur oleh kerajaan yang berada di wilayah atau negara tersebut. Kerajaan tersebut adalah bebas dan tidak terletak di bawah pemerintahan kerajaan lain. Manakala menurut Harold J. Lasky, negara adalah masyarakat yang bersepadu kerana mempunyai kuasa yang memaksa dan dari segi undang-undang lebih besar daripada individu atau kumpulan yang menjadi sebahagian daripada masyarakat itu. Menurut Profesor Nasron, negara adalah sebuah bentuk pergaulan hidup. Oleh kerana itu, sesebuah negara harus ditinjau secara sosiologi agar dapat dijelaskan serta difahami. Kesan komunikasi dakwah terhadap negara mempunyai dua kesan, iaitu kesan positif dan negatif. Kesan positif terbahagi kepada tiga, iaitu sudut politik, sosial dan ekonomi. Dari sudut politik, saya tertarik untuk memetik kisah pada zaman Rasulullah SAW berkenaan dengan Piagam Madinah. Sahifah Madinah ataupun lebih dikenali dengan Piagam Madinah merupakan satu bentuk perlembagaan negara yang pertama di dunia. Oleh yang demikian, terbentuklah negara Islam pertama penuh berdaulat yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan berpandukan undang-undang Islam sepenuhnya melalui konsep dakwah. Kesan yang kedua ialah sudut sosial, yang mana ia mampu mengubah cara hidup masyarakat yang berpuak-puak atau berkabilah yang sentiasa bermusuhan kepada masyarakat yang bersatu padu dan saling mengamalkan konsep persaudaraan antara satu sama lain. Yang kedua, dapat menanamkan nilai-nilai murni yang bersendikan atau berpandukan akidah dan akhlak. Yang ketiga, dapat membentuk ummah yang kuat melalui amalan hidup bermasyarakat yang adil tanpa penindasan. Dari sudut ekonomi, kedudukan ekonomi masyarakat Islam semakin kukuh dan seimbang hingga menjadikan masyarakat dan negara lebih makmur, stabil dan maju. Kesan negatif dalam komunikasi dakwah terhadap negara ialah sering difitnah, dikeji, dicaci serta dihalang apabila ingin berdakwah dengan alasan bahawasanya agama Islam ini akan menyebabkan keruntuhan sesebuah masyarakat sekaligus menyebabkan ekonomi negara menjadi goyah dan tidak stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Izlin Syafika binti Abdul Rahim, nombor metrik 061808. InsyaAllah saya akan teruskan dengan tajuk kesan komunikasi dakwah terhadap agama. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan definisi agama. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Islam meliputi akidah, syariat dan akhlak. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, agama adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni masuk ataupun menjadi orang yang beragama Islam. Kesan komunikasi dakwah terhadap agama ialah Islam tersebar luas dan Islam menjadi tarikan kepada orang-orang yang bukan Islam, yakni orang kafir. Seperti yang ditegaskan oleh Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, beliau menegaskan bahawa mauduk dakwah Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul yang lain merangkumi Islam dengan makna ad-din yang sempurna, yakni lengkap, cukup untuk disebarkan di atas muka bumi kepada manusia. Beliau mengupas hal tersebut pada ucap pertama dan pembentangan kertas kerja sunnah pengutusan Rasul dan sejarah kemasukan Islam ke alam Melayu pada Multaqah Dakwah Nusantara di Banyu. Menurut beliau, para Nabi dan Rasul selaku pendakwah dihantar sebagai imam bagi satu kaum, tempat dan zaman tertentu sahaja, tapi Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin akhir zaman membawa syariat untuk semua umat manusia dan tempat. Malah para Nabi dan Rasul itu diberikan kitab hinggakan mereka yang mengkaji perbandingan agama, termasuk juga dari kitab agama lain, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, melainkan golongan yang memang betul-betul degil tidak mahu menerima. Maka kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam termasuk Nusantara, termasuk alam Melayu ini, maka tidak menjadi pelik kalau Islam dibawa ke alam Melayu ini. Disaksikan oleh sejarah, Islam berkembang tidak sampai 1 abad ke sebahagian besar benua Asia, sebahagian Eropah di selatan Eropah, sehingga wilayahnya di zaman keemasan di sebelah timur Nusantara sampai ke negeri China, di baratnya pantai barat Afrika, Spanyol, di utaranya Asia Tenggara termasuk Moskow, di selatannya Afrika Tengah. Itu semua wilayah Islam. Nusantara ini merangkumi Sumatera, utara Filipina, Manila. Islam datang ke situ tak sampai 1 abad. Jelas beliau, para pengkaji mendedahkan rahsia kejayaan Islam itu lantaran 4 perkara tonggak dalam dakwah secara praktikal, yakni 2 perkara prinsip dan 2 perkara konsep, iaitulah akidah, yakni beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan takwa serta adil. 4 perkara ini jelas menyebabkan Islam berkembang dengan luas, di mana beriman kepada Allah menjadikan Islam yang memerintah dan berdaulat tanpa ada siapa boleh mengatasi undang-undang Allah, termasuk raja juga dihukum apabila bersalah. Prinsip dan konsep tersebut turut pernah diakui oleh Maharaja Cina hingga berlakunya hubungan diplomatik negara tersebut dengan pemerintahan kerajaan Islam Parsi semasa berada di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Malah bekas Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru juga, walaupun penganut Hindu sekular, tapi pernah menulis termasuk dalam Discovery of India mengenai kehebatan serta jasa Islam menerusi tamadun dan benua Islam. Kesan komunikasi dakwah terhadap agama yang ketiga ialah mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan keharusan bagi setiap Muslim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan redha itu sebagai syiar kehidupan di akhirat. Redha Allah kepada hamba bererti Dia, yakni Allah, melihat dan menyukai hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang bermaksud, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diridainya. Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan redha itu sebagai salah satu syarat wujudnya rukun iman.
Seseorang tidak disebut beriman ketika dia tidak redha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha juga dapat menjadikan mukmin itu sebagai mukhlis, iaitu tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan redha juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kehidupan seorang Muslim itu menjadi tenang dan damai. Dan redha merupakan salah satu jalan yang menjadi wasilah, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan redha, hamba-hamba ini dapat menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela dan sia-sia. Yang terakhir, kesan komunikasi dakwah terhadap agama ialah menegakkan agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih, yakni mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 19. Menyeru masyarakat kepada Islam adalah kewajipan, kerana Islam adalah satu-satunya agama yang sebenar dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru marilah kita belajar dan beramal dengan hukum hakam Islam yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Razak, K-Matric 059993. Kesan komunikasi dakwah terhadap masyarakat. Pertama sekali, definisi masyarakat. Masyarakat menurut definisi Kamus Dewan 2005 mengatakan kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Manakala J.L. Gillin dan J.P. Gillin bermaksud masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Antara kesan komunikasi dakwah terhadap masyarakat antaranya, yang pertama, melahirkan masyarakat yang berilmu. Banyak pendedahan dan maklumat yang mampu disampaikan melalui media sosial. Maklumat yang disampaikan adalah melalui perkongsian daripada rakan-rakan maupun akhbar online. Masyarakat pada hari ini jarang membeli surat khabar untuk mereka mengetahui maklumat atau isi semasa. Tetapi masyarakat pada hari ini lebih suka untuk membuka dan menerima maklumat yang diterima di dalam media sosial. Selain itu juga, yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim adalah memelihara hubungan silaturahim adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam dan ianya wajib dilaksanakan dalam menjaga ukhuwah serta menyuburkan hubungan sesama manusia. Akhir sekali, menjalin hubungan sesama penduduk melalui aktiviti yang sering dilakukan bersama-sama penduduk seperti bergotong royong, membersihkan halaman masjid, pengisian aktiviti seperti senar rombik, sukaneka dan pertandingan futsal menjadikan penduduk lebih sihat dan cergas, atau jamuan sesama penduduk akan mewujudkan perhubungan yang mesra. Komunikasi yang dibina dalam aktiviti ini dapat menjalin ikatan sesama penduduk. Seterusnya, kesan komunikasi dakwah terhadap keluarga.
Apa yang dimaksudkan dengan definisi keluarga? Dalam definisi umum, keluarga adalah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui hubungan darah, perkahwinan atau penjagaan di mana para anggotanya tinggal di suatu tempat di bawah rumah dalam keadaan saling bergantung. Ia merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang pada dasarnya terdiri daripada ibu bapa dan anak. Ibu bapa wujud sama ada secara berpasangan iaitu sebagai suami dan isteri, atau bujang sama ada disebabkan oleh kematian pasangan, duda atau janda, atau perceraian dari pasangan. Manakala menurut Kamus Dewan, keluarga adalah kaum atau sanak saudara atau kaum kerabat atau orang yang mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain iaitu nenek moyang mereka. Seterusnya, apabila Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, baginda diperintahkan untuk terlebih dahulu berdakwah kepada saudara maranya. Dalam firman Allah SWT, وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, yang bermaksud dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dalam keluarga, ibu bapa sebagai pendakwah kepada anak-anak perlu melekatkan diri dengan ilmu komunikasi supaya dakwah yang disampaikan memberi kesan dan membawa perubahan terhadap anak-anak yang mengalami kerosakan dan keruntuhan dari aspek akhlak dan moral. Dalam Islam, proses komunikasi bermula sejak Nabi Adam AS lagi. Al-Quran dan As-Sunnah juga banyak membicarakan tentang komunikasi dalam usaha berdakwah. Apa yang lebih menarik dalam berdakwah terhadap keluarga, terdapat kesan positif dan negatif. Antara kesan positif yang pertama adalah memberi keteladanan yang baik dalam ketaatan beribadah. Berdakwah dengan hikmah mampu mempengaruhi kepribadian mereka ke arah kebaikan. Misalnya dari segi adab, pendakwah boleh memberi pengetahuan kepada keluarga dan memberi contoh dan teladan yang baik merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Manakala kesan positif adalah membantu keluarga mendalami ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Dakwah terhadap keluarga ditujukan melalui didikan disiplin antara ahli keluarga. Contohnya, melakukan solat berjemaah disertakan tazkirah pendek dan kisah-kisah Nabi terdahulu. Secara tidak langsung, kita dapat meluangkan masa antara satu sama lain. Dan manakala kesan negatif dalam komunikasi dakwah terhadap keluarga adalah tidak mendapat sokongan ataupun kurang mendapat sokongan daripada keluarga dalam penyebaran dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajiah binti Hairul Anwar, nombor matrik 059677. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk dakwah terhadap individu. Definisi kesan dakwah terhadap individu. Pertama, menurut Syak, mendefinisikan dakwah antara individu penyampaian ajaran Islam yang ditujukan kepada seseorang secara face to face dan boleh terjadi dengan dirancang terlebih dahulu. Dan yang kedua, Abdul Halim Mahmud mendefinisikan dakwah antara individu yakni ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang da'i kepada yang lain secara perseorangan dengan tujuan memindahkan mad'u pada keadaan yang lebih baik dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dalil kepentingan dakwah terhadap individu. Yang pertama, sabda Nabi SAW, "Balighu anni walau ayah", maksudnya sampaikan kepadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang bermaksud serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Akhir sekali, kesan positif dakwah terhadap individu. Yang pertama, menguatkan kefahaman terhadap agama. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Maksudnya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman di dalam agama. Riwayat Muslim. Yang kedua, melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana Allah bersabda dalam surah Al-A'raf ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maksudnya, aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah
apa yang tidak kamu ketahui? Yang ketiga, dapat mengawal diri daripada melakukan dosa. Hadis Adi bin Hatim berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, jauhilah neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Muttafaqun alaih. Akhir sekali, mengikuti semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan adalah untuk kepentingan diri sendiri juga. Syekh Ibnu Athaillah menerangkan bahawa ketaatanmu tidaklah berguna baginya dan kemaksiatan yang engkau lakukan pun juga tidak membahayakannya. Dia menyuruh berbuat ini dan melarangmu berbuat itu adalah demi kepentingan dirimu sendiri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.